Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai, jumpa lagi kita untuk kita sambung membincangkan buku teks sains tahun 5 KSSRC Makan. Hari ini kita berada masih lagi pada tajuk jirim bab 8, tapi kali ini kita berada pada muka surat 181. Kita masih berada pada mari uji, tapi kali ini kita menguji sifat cecair. Pada video yang lepas kita telah menguji sifat pepejal dan kita tahu bahawa pepejal itu mempunyai bentuk yang tetap dan dia juga mempunyai isi padu dan juga mempunyai jisim kan. Jadi ini juga aktiviti berkumpulan sifat cecair. Tujuan dia mencirikan sifat cecair. Mencirikan sifat cecair. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah bika, penimbang, silinder penyukat, kelalangkon, cawan, besin kaca dan juga air yang berwarna. Air kita kena pakai lah yang berwarna sebab kita nak tengok nampak sikit lah. Buatlah air sirap ke apa, tapi jangan tak gula, nanti kan bersemut pula. Jadi langkah-langkah dia, yang pertama, timbang bika kosong dan di atas penimbang dan ambil bacaan jisim bika. Kita ambil jisim bika ni, bukan kita nak kaji bika ni tau. Kita ambil jisim ni, kita ambil bacaan ni sebab kita nak bandingkan bila dia letak air nanti. Kalau kita letak air, naik tak bacaan tu? Kalau bacaan tu bertambah, maksudnya air ni ada jisim lah. Boleh baca lah dia punya berat tu kan. Jisim dia nak sebut berat pun macam dah dia lari sikit jisim. Lagi tepat. Kita tengokkan betul ayat kedua. Tuangkan air berwarna ke dalam bika kosong dan ambil bacaan jisim bika itu. Kita tuangkan air berwarna. Kemudian kita tengok bacaan jisim bika itu bertambah kan, kita ambil bacaan dia. Kemudian kita kira dengan cara kirakan jisim air berwarna dengan menggunakan formula di bawah. Iaitu kita jisim air berwarna gram, kita ambil jisim bika tadi, jisim bika yang berisi air berwarna tadi yang kat nombor 2 tu, gram tu, kita tolak dengan jisim bika kosong tadi. Jadi sebenarnya kita nak ukur air tu je, air punya jisim je kan. Jadi kita tolaklah yang ada air dengan yang tak ada air tadi, maka dapatlah jawapan jisim air berwarna. Kemudian kita tuangkan air berwarna daripada bika ke dalam silinder penyukat. Air berwarna dalam bika. Kita ambil air berwarna dalam bika tadi kan, yang kita dah tuang dekat atas kotak ni kan, dekat atas penimbang ni. Kita ambil, kita tuang pula ke dalam silinder penyukat dan kita ambil bacaan isi padu air tersebut. Tuangkan air yang sama ke dalam kelalangkon, cawan, besin kaca secara bergilir dan buat pemerhatian terhadap bentuk air. Saya terangkan kat sini. Langkah keempat tu, tuangkan air berwarna daripada bika dalam silinder penyukat dan ambil bacaan isi padu air tersebut tu. Sebenarnya nak menunjukkan bahawa bila kita tuang dalam bika tu ada bacaan dia kan, air tu kan. Kemudian kita tuang air tu dekat silinder penyukat, nanti dia tunjukkan isi padu air yang sama. Jadi bacaan isi padu air tu dia sama. Tadi mula-mula timbang tu kita nak tengok adakah cecair tu ada jisim atau tidak. Ada. Sebab ada perubahan bacaan kan. Yang ayat keempat ni sebenarnya dia suruh kita tuang daripada bika ke silinder penyukat tu sebab kita nak tengok adakah dia mempunyai isi padu yang tetap. Ya, isi padu dia tetap. Sebab tu dia suruh ambil, tuangkan air berwarna dalam silinder penyukat, ambil bacaan isi padu air tersebut. Kemudian maksudnya dia ada isi padu lah, kita nak tunjukkan dia ada isi padu. Kemudian ayat yang kelima tu, tuangkan air yang sama ke dalam kelalangkon, cawan, besin kaca secara bergilir dan buat pemerhatian terhadap bentuk air. Maksudnya dia nak bagi tahu kita yang bentuk air tu tetap. Bentuk air tu berubah. Isi padu dia sama. Kita letak silinder penyukat tu, contoh air dalam silinder penyukat tu adalah 20 ml tadi. Yang daripada bika tuang ke silinder penyukat 20 ml. Kemudian kita letak kat dalam kon 20 ml. Walaupun bentuk dia berubah, bentuk jadi bentuk kon, tapi kita boleh keluarkan balik. Kita letak kat cawan pula, dia bentuk cawan. Kemudian kita letak kat besin kaca pula, dia bentuk besin kaca pula. Bentuk dia berubah-ubah, tapi isi padu dia masih sama. Contoh 20 ml, dia masih 20 ml lagi. Jadi kita tuangkan air yang sama ke dalam kelalangkon, cawan dan besin kaca secara bergilir-gilir lah. Dan buat pemerhatian terhadap bentuk air. Kita macam tu tadi kita cakap bentuk dia berubah ke tidak. Berubah bentuk dia. Kemudian kita catatkan hasil pemerhatian ke dalam jadual. Jadi air ni adakah dia berubah bentuk? Berubah ke tidak? Kalau berubah kita tick, kita tanda right dekat berubah. Jisim, adakah dia mempunyai jisim? Ya, kita tanda right. Dan adakah dia mempunyai isi padu? Ya, kita tandakan right. Isi padu dia pun tetap sama je kan, cuma dia berubah-ubah bentuk. Jadi itulah dapatan kita untuk wakil cecair. Wakil cecair tadi, wakil pepejal tu yang video lepas tu batu kan. Wakil cecair ni, cecair yang ni lah, cecair kuning ni, air berwarna kuning ni. Jadi persoalan kat sini yang pertama dia tanya, nyatakan keadaan jirim air. Allah, senangnya.
jirim air ni adalah apa dia? Cecair. Itu saja, cecair. B, berdasarkan aktiviti ini, apakah sifat jirim yang dikenal pasti? Sifat jirim ini adalah cecair mengikut bentuk bekas. Cecair mengikut bentuk bekas. Okey. Dan mempunyai jisim serta mempunyai isi padu. Okey. Tu. Dia ada jisim, ada isi padu dan mempunyai bentuk bekas. Cuma bentuk saja berubah mengikut bentuk bekas lah. Saya ulang sekali lagi. Cecair mengikut bentuk bekas, mempunyai jisim dan mempunyai isi padu. Itu dapatan kita. Itu merangkumi 8.1.3 dan 8.1.5. Okey, seterusnya kita pergi kepada muka surat 182. Berkenaan dengan sifat gas. Video ni kita kaji dua lah, cair dan gas. Kali ni gas pula. Okey. Aktiviti ini juga dijalankan secara berkumpulan. Okey. Alat dan bahan. Tujuan dia mencirikan sifat gas. Alat dan bahan: pita pelekat, pembaris, jarum peniti, picagari. Banyak barang dia. Benang, sarung tangan plastik, beg plastik dan juga belon. Okey. Jadi langkah-langkahnya, yang pertama, A, perhatikan saiz belon sebelum ditiup. Kita tengok dulu saiz belon sebelum ditiup. Kemudian kita tiupkan belon tersebut dan buat pemerhatian terhadap saiznya. Ya Allah, dah tentulah belon tu berubah saiz dia kan. Mula-mula kecil, kemudian dia jadi besar. Apa yang dia nak cuba sampaikan kat sini ni? Gitu kan, kita tertanya-tanya. Apa yang banyak-banyak barang tadi tu? Okey, ada guna dia, sabar Kemudian yang kedua, A, tiupkan 2 biji belon yang saiz yang hampir sama lah, lebih kurang sama. Kemudian B, kita lekatkan pita pelekat pada satu daripada belon tersebut. Kita lekatkan kat bahagian lain tau, kat bahagian tepi sikit ke. Eloknya lekat kat bahagian yang apa tu, letak je kat mana tak apa. Sebab tu kita kena letak pita pelekat lekat kat satu bahagian. Sebab kita nak cocok nanti bahagian tu, bahagian ada pita pelekat tu. Fungsi dia ada pita pelekat ni supaya kalau kita cocok dia nanti, dia tak meletup. Dia kena gitu je. Sebab tu kita guna pita pelekat. Kalau kita tak, nanti kalau kita cocokkan jarum nanti kan meletup terus. Okey. Yang C, ikatkan benang pada bahagian tengah pembaris, kemudian gantungkan setiap belon pada kedua-dua hujung pembaris itu. Okey, jadi dalam gambar, macam dalam gambar ni lah. Jadi kita dapatlah tengok ada 2 biji belon yang terapung kan. Dia lebih kurang sama lah berat dia. Dia goyang sikit lah biasanya kan. Nampak untuk angkat kan. Kemudian kita pegang benang pada bahagian tengah pembaris hingga kedua-dua belon dalam keadaan seimbang. Seimbang tu. Kemudian kita cucuk belon dengan menggunakan jarum peniti pada bahagian yang mempunyai pita pelekat tadi. Nampak tak? Sebab tu saya suruh pasang pita pelekat, sebab tak nak bagi meletup. Kemudian cabut jarum peniti, kita cocok sesenyap, kita cabut. Jangan terus pom, kita cabut dan buat pemerhatian kamu. Nanti belon tu akan kemudian dah settle kan. Tu pemerhatian tu nanti kita akan isikan data. Ni nak menunjukkan bahawa ni saya tahu ni kalau yang ni dia nak tunjukkan bahawa belon itu mempunyai jisim. Sebab bila dia dah bocor kan, nanti kan yang ada udara tu di ke bawah, yang dah bocor tu di ke atas. Dia menunjukkan yang belon tu ada jisim. Yang pertama tadi ni nanti kita tengok apa dia punya cerita dia. Okey, yang ketiga, kita tiupkan sarung tangan plastik, beg plastik dan belon serta perhatikan perubahan yang berlaku. Yang ketiga ni aktiviti lain pula. Dia suruh kita tiup 3 bentuk belon ataupun 3 bentuk bahan yang tak sama bentuk lah. 3 bahan yang tak sama bentuk kita masukkan dengan gas. Apa yang akan berlaku? Kita dapati bahawa bahawa gas tu memenuhi ruang tu kan, dan menjadi bentuk, mengikut bentuk bekas tu lah, sama dengan cecair tadi kan. Okey, jadi 182 pembelajarannya adalah 81.3 dan 81.5. Okey, ada lagi sebenarnya eksperimen dia. Okey, yang keempat, kita tarikkan umbuh tarikkan umbuh picagari hingga bahagian ujung. Tarik macam biasa tu. Ni biasa kalau awak beli ubat nanti, kalau budak-budak kalau beli ubat dia ada bagi binatang ni. Bukan binatang sebenarnya, picagari. Ya, bapak besar kan, kalau budak tengok mesti takut. Okey, kemudian tutupkan bahagian hujung picagari dengan jari. Bahagian hujung tu tutup, bahagian nak tuak gas tu kalau kita tekan dia akan keluar kan. Kita tutup ujung, nampak tu jari, ibu jari dia ni, nampak gawar besar ni cucuk apa dalam kita vaksin taklah banyak sangat macam ni kan. Okey, kemudian tolakkan umbuh perlahan-lahan dan lakukan pemerhatian. Kita tolak umbuh tu, kita dapati nanti apa jadi. Kita kalau kita dapati nanti bila kita tolak umbuh tu, tangan kita macam tertolak sikit kan, tapi still dia boleh tutup.
Ombor tu still boleh tekan lagi tau. Boleh tekan lagi, dia akan ada sampai satu tahap dia tak boleh tekan. Maksudnya dia boleh mampat tau. Masih boleh tolak lagi walaupun kita dah tutup ruang dia. Sebab zarah-zarah gas kan dia dijaga-jagakan, jadi dia boleh rapat-rapat lagi. Jadi sebab tu langkah ketiga, tolakkan ombor perlahan-lahan dan lakukan pemerhatian lah. Jadi kita tengok, kita catatkan semuanya. Yang kelima ni kita catatkan hasil pemerhatian dan influence ke dalam jadual. Jadi udara langkah yang pertama tadi. Langkah satu tadi yang kita nampak apa dia? Saiz belon semakin besar. Kita tulis kat situ pemerhatian kita, belon membesar. Saiz belon bertambah lah. Saiz belon bertambah. Influence dia, kenapa saiz belon bertambah? Kerana apa? Kerana belon memenuhi belon mempunyai nak belon mana paling tepat pada pendapat saya lah, belon mempunyai jirim, bukan? Kita buat nombor dulu. Jangan nanti saya tengok. Nombor 2, pemerhatian dia adalah langkah 2 tadi. Langkah 2 pemerhatian dia adalah belon yang pemerhatian dia, belon yang mempunyai udara turun ke bawah dan belon yang kehilangan udara naik ke atas. Saya ulang, belon yang mempunyai udara turun ke bawah, belon yang yang tidak mempunyai udara naik ke atas. Langkah 2. Saya buat pemerhatian dulu tau. Langkah yang ketiga tadi, kita tiupkan. Tiupkan semua tu, apa akan jadi? Kita dapat lihat bahawa udara memenuhi sarung udara memenuhi ke atau bentuk gas mengikut bentuk bekas. Gas mengikut bentuk bekas lah. Maksudnya bekas tu bentuk sarung tangan jadi sarung tangan, bentuk plastik jadi plastik kan. Yang keempat, dia tekan kan, pemerhatian dia, ombor dapat ditekan sedikit. Ombor dapat ditekan sedikit sehingga satu kekuatan. Ombor dapat ditekan sedikit sehingga satu daya. Jawab sini ayat dia. Ombor dapat ditekan apabila daya diberikan. Ombor dapat ditekan apabila daya diberikan. Maksudnya kita masih boleh tekan lagi ombor tu. Jadi untuk langkah yang pertama tadi, inference dia, kenapa belon tadi tu, kenapa bila kita tiup tiup udara dia boleh mengembangkan. Maksudnya kita boleh cakap kat situ yang udara ataupun gas, inference dia, gas yang pertama, langkah pertama, gas mempunyai isi padu. Gas mempunyai isi padu. Dia ada isi padu lah kan. Yang kedua, langkah kedua tadi cerita pasal cerita tentang belon ni. Gas mempunyai jisim. Dia ada berat dia, ada jisim. Saya tak sebut berat je, dia ada jisim. Gas mempunyai jisim, tu inference dia. Langkah yang ketiga, gas tidak mempunyai bentuk tetap dan mengikut bekasnya. Gas tidak mempunyai bentuk tetap dan mengikut bekasnya. Yang keempat, gas boleh dimampatkan. Gas boleh dimampatkan. Yang pertama tadi saya adjust balik. Yang pertama, tengok balik yang pertama, inference saya rasa saya nak betulkan. Baru dapat idea ni. Inference dia adalah, tadi saya kata apa, gas mempunyai isi padu kan. Saya rasa kita tukar sikit ayat dia. Yang pertama tadi, inference dia adalah isi padu gas mengikut bentuk bekas. Mengikut bekas. Saya ulang. Langkah pertama, inference tadi isi padu gas mengikut bekas. Sebab kalau pepejal, isi padu dia tetap. Kalau cecair, isi padu dia tetap. Tapi kalau gas ni, isi padu dia mengikut bekas. Kalau bekas tu besar-besar lah dia boleh isi. Kalau kecil-kecil lah dia isi. Itulah yang saya yang paling agak tepat sikit lah. Jadi BAA dia nyatakan dalam soalan kuning ni, dalam kotak kuning dia kata, nyatakan keadaan jirim udara. Udara jawapan dia gas lah. Keadaan jirim dia gas. Berdasarkan aktiviti ini, apakah sifat jirim yang dikenal pasti? Jadi kita dapat kenal pasti ada 4 langkah. Jadi ada 4 sifat jirim. Yang pertama, sifat jirim gas ni. Yang pertama, gas isi padu mengikut bekas. Gas isi padu mengikut bekas. Yang kedua, gas mempunyai jisim. Yang ketiga, gas bentuk tidak tetap dan mengikut bekas. Langkah keempat, gas boleh dimampatkan. Jadi kita tengok
Itu yang saya tanyakan. Okey, kita tengok sekarang perbincangan. Adakah sama dengan yang saya cakap tadi antara cikgu dan kawan-kawan dia? Apakah sifat pepejal cecair dan gas? Pepejal mempunyai bentuk, nampak? Dia ada bentuk, jisim dan isi padu yang tetap. Pepejal juga memenuhi ruang. Okey, maksudnya kat sini Chan ni cakap dia pun sebutlah pasal isi padu yang tetap. Walaupun saya ceritakan sebelum ni, kat video sebelum ni dia tak nampak tetap, tapi nak terang dan nak senang cakap macam inilah. Pepejal mempunyai bentuk, jisim dan isi padu yang tetap. Pepejal juga memenuhi ruang. Okey. Cecair mempunyai jisim dan isi padu yang tetap. Cecair juga memenuhi ruang. Tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap. Bentuk dia ikut bekas kan. Gas pula tidak ada bentuk tetap, tidak ada isi padu yang tetap, tapi jisimnya adalah tetap. Jadi gas ni memenuhi ruang. Okay, ini secara menyeluruh lah tentang dapatan saya daripada eksperimen-eksperimen ni dan juga apa yang diterangkan. Jadi untuk kesimpulannya nak lebih jelas, kita boleh pakai kesimpulan daripada 3 orang ni. Okay. InsyaAllah betul lah jawapan dia. Jadi inilah yang kita cuba bincangkan, yang saya kata yang sangat besar. Ini baru satu Ini baru satu, ada lagi. Kemudian dia buku 184 nanti. Keadaan jirim pula. Okey, jadi saya rasa sampai sini saja untuk ciri-ciri jirim, pepejal cecair dan gas. Okey, kita jumpa lagi pada video akan datang dengan tajuk 3 keadaan jirim air. Okey, nak tahu apa itu 3 keadaan jirim air? Nantikan video terbaru daripada saya. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi.